Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi beberapa tips tentang hobi bermain drone khas untuk mereka yang baru mahu mencuba-cuba hobi bermain drone ya. Bermain drone ini sebenarnya adalah hobi yang memiliki risiko. Semua hobi pun ada risikonya juga. Tapi bermain drone ni risikonya drone mudah hilang. Kadang kita main-main tersangkut atas pokok. Bukan yang kita boleh capai tapi jauh di atas. Atau main-main zoom sudah masuk ke dalam lombong atau sungai. Atau kalau kita main di tepi pantai dah masuk ke dalam laut. Atau main pergi jauh-jauh tengok terus jauh hilang tak balik-balik drone itu ya. Kita keluar rumah bawa remote control dan bawa drone. Balik rumah remote control saja. Drone-nya sudah tak ada. Jadi ini adalah satu hobi yang ada risiko seperti itu ya. Jadi poin penting bagi sesiapa yang baru mahu menceburi hobi bermain drone ini ialah beli yang murah dulu. Beli yang murah dulu supaya anda dapat berlatih bermain drone, dapat berlatih menggunakan drone tu ya. Jadi murah atau sekadar mana murah tu memang sesuatu yang subjektif. Jadi ikut bajet masing-masing. Sebab drone ini kalau paling murah macam ini, yang ini di Shopee, di Lazada RM55, RM54.90. Campur shipping jadi RM60 kan. Dan ada yang lebih mahal macam yang ini ni, RM800 kan. Campur bateri ekstra, campur obstacle avoidance, campur extra range yang saya beli dulu setahun lebih yang dulu RM1,200. Okay. Jadi untuk berlatih drone ini bila saya kata beli yang murah terlebih dahulu, murah tu sesuatu yang subjektif ya, sesuatu yang subjektif. Jadi beli yang murah terlebih dahulu supaya anda dapat berlatih, kemudian tidak bersedih, tidak menangis di bucu katil orang kata jika drone itu hilang. Jangan terus-terus beli yang mahal. Beli yang murah dulu, berlatih. Kalau sangkut atas pokok, kalau sangkut dekat kabel elektrik, kan dah kenalah terus terbakar ke atas tu ke. Atau apa-apa yang kita kehilangan drone, balik rumah dengan remote control saja, jadi tak adalah bersedih, tak adalah menangis di bucu katil kan. Dan kemudiannya beli yang murah ni pun untuk anda lihat minat anda tentang hobi drone ni sejauh mana. Kadang-kadang benda tu sesuatu yang baru, kita excited, kita semangat. Bila dah main 4-5 kali, dah main 2-3 minggu, lepas tu macam tak ada apa pun. Biasa saja, boring je, sehingga akhirnya tersimpan begitu saja. Atau bagi anak main, anak pula main sekali je terus hilang dah kan. Jadi tengok sama ada anda perlukan drone ataupun tidak. Is it for you or not? Sebelum itu, it is something new. Ianya adalah sesuatu yang baru. Kita nak cuba-cuba. Okey, cuba dulu, tengok drone ni klik dengan anda ataupun tidak. Ada kegunaan ataupun tidak. Macam saya, alhamdulillah saya gunakan drone untuk membuat video, menyampaikan ilmu agama. Jadi ada keperluan untuk saya. Sebab tu bagi saya ada keperluan. Bagi orang sekadar main je, sekadar main pusing. Lepas tu tak guna dah kan. Sebahagian orang mereka nak bawa apabila pergi berkelah, apabila pergi bercuti, apabila pergi camping ke, untuk ambil gambar ke. Jadi ada keperluan di situ, maka dipersilakan ya. Jadi yang pentingnya bagi saya ialah mula dengan sesuatu yang murah, jangan terus-terus beli yang mahal. Mula dengan sesuatu yang murah untuk anda berlatih, untuk anda lihat sama ada anda benar-benar perlukannya ataupun tidak. Kalau hilang tak adalah bersedih jangka panjang, dan jika itulah anda perlukannya atau tidak ya. Jadi macam saya kata di sini, saya ingin perkenalkan 3 drone yang boleh dikatakan kategori murah ataupun basic. Sekali lagi ya, benda ni subjektif. Murah bagi orang lain subjektif. Ada yang RM60 macam ini ni. Okey. Okey. Kemudian ada yang ini. Okey, yang ini adalah drone yang saya guna. Yang pertama saya beli untuk berlatih. Ia model ZLL SG 906 Max Pro. Panjang nama dia ya. Okey, SG 906 Max Pro tu tak silap saya longer range, boleh sampai 5 km katanya.
tak silap saya. Dan kualiti kamera pula kalau ambil still picture memang 4K, tapi kalau ambil video 1080p, okey. Full HD lah kiranya. Okey, jadi ini drone yang saya guna untuk berlatih. Okey. Bila saya beli dulu setahun lebih 750, tapi campur extra bateri, baterinya tahan antara 15 hingga 20 minit. Okey. 15 hingga 20 minit campur extra bateri. Jadi saya beli drone bateri 3, ada obstacle avoidance. Dia ada satu alat kita letak di atas ni, dia berpusing macam radar untuk mengesan obstacle supaya kita tidak terlanggar sesuatu. Cuma saya tak pakai kerana obstacle avoidance sistemnya terlalu sensitif. Kadang pokok tu jauh lagi, dia dah bunyi dah bagi amaran. Kita pun cari apa tu, tengok-tengok pokok tu yang jauh kan. Kadang-kadang sedang terbang, tak ada apa-apa pun, dia dah bunyi dah, memberi amaran adanya obstacle di hadapan, padahal tak ada apa pun. Dia nampak jin agaknya kot kan. Okey. Dan kemudiannya untuk extra range, jadi daripada harga asas yang 750 tak silap saya, campur-campur semua je menjadi 1200. Okey, jadi ini drone pertama saya yang saya guna untuk berlatih, saya guna untuk lihat bagaimana boleh tak membuat video dengan menggunakan drone. Jadi saiz pun agak besar kalau ikut tapak tangan. Okey, cukup-cukup tapak tangan saya. Dan setelah menggunakannya baru saya terfikir untuk upgrade. Untuk upgrade kepada sesuatu yang lain. Jadi yang ini kita boleh lipat. Okey, jadi saya punya drone ni siap ada nama dengan phone number. Kalau dia hilang entah ke mana-mana, lalu ada orang jumpa dan dia sudi untuk mengembalikannya balik, jadi dia bolehlah menghubungi saya. Okey, sebab kalau dia jumpa drone tapi dia tak ada alat remote controlnya, tak guna juga. Sebab dia tak boleh nak bermain drone tersebut. Jadi insya-Allah kalau ada orang yang baik akan telefon dan hello, is this your drone? Kan? Jadi boleh dilipat dan ia datang dengan sebuah bag. Okay, jadi ini bagnya. Dalam bag ada, kita kata extra bateri. Jadi semua 3 bateri dan remote controllernya. Remote control ni jenis yang basic. Yang dekat atas ni kita kena letak phone untuk mendapatkan screen, display screen ya. Dia ada screen yang kecil di sini. Tetapi kita tetap letak phone atas untuk mendapat additional information display semua tu. Okey, kemudian yang dalam ini dia punya obstacle avoidance, laser obstacle avoidance, lidar ke something like that kan. Dan drone ini pun boleh dimasukkan ke dalam ini. Jadi bag ini sekejap ya. Jadi boleh bawa macam ni lah. Okey, senang for travel apa semua. Okey, jadi ini model pertama saya untuk berlatih. Okey, bagi sesiapa yang nak drone, sebenarnya tak semestinya model ini yang saya ada, tak semestinya. Kalau kita cari di Lazada, di Shopee ada banyak model lain. Okey, kalau yang nak yang ini, sebab yang ini anak saya yang main, saya tak tahu kualiti gambar dia macam mana. Sebab kadang ada yang beli drone kerana mereka hendak pergi berkelah ke, pergi bercuti ke, jadi nak ambil gambar family ketika sedang bercuti tu. Jadi nak kualiti gambar yang okey-okey. Tak nak sampai 8K, tetapi gambar yang okey. Jadi drone yang ini gambar okey, boleh masuk memory card dalam, jadi boleh ambil gambar, boleh ambil video banyak dan bagi saya yang ini sudah cukup bagus. Tapi sekali lagi, tak semestinya model ini, boleh cari mana-mana model lain yang di bawah RM1,000. Di bawah RM1,000 ya. Okey, yang ini model ZLL. Kemudian bagi yang siapa yang bajet lebih dan nak drone yang lagi bagus. Okey, jadi brand ataupun jenama drone yang kira top sekarang ini untuk consumer, untuk penggunaan peribadi ialah jenama DJI. Okey, DJI Dajiang Innovations ya. Dan model yang saya recommend ialah DJI Mini 3 Pro. Penting ada perkataan Pro sebab dia ada DJI Mini 3 dan DJI Mini 3 Pro.
DJI Mini 3 tu dia lebih murah daripada yang ini, dan mungkin ramai yang akan anggap ialah sesuatu yang sesuai sebagai permulaan. Sebenarnya tidak. Kalau sebagai permulaan anda ada bajet lebih, nak praktis dengan sesuatu yang lebih mahal, tak mau yang sedemikian tu. Tapi untuk anda praktis, ada satu feature yang pada model Pro yang tak ada pada model biasa. Okay? Perbezaan antara DJI Mini 3 dengan DJI Mini 3 Pro ialah obstacle sensor. Obstacle ni ialah bila anda, kalau boleh nampak di sini, yang ini untuk depan, yang ini untuk dia lihat ke belakang. Kemudian kat bawah pun ada lagi dua. Yang ini dia punya kamera punya protector. Okey, kat bawah ni pun ada lagi dua untuk lihat ke bawah. Jadi obstacle sensor ni penting supaya apabila anda sedang main drone, katakan ada pokok, ada tiang elektrik, ada gunung ke apa ke, dia akan detect dan dia akan berhenti. Sebenarnya dia ada function lain, dia akan cuba cari jalan keluar. Kalau pokok saja dia akan detect dan kemudian dia pergi ke tepi. Okey, atau detect kemudian dia naik atas. Okey. Jadi model Mini 3 Pro ada obstacle. Jadi obstacle sensor ni penting sebab saya sendiri bila saya berlatih drone sebelum ini, banyak kali juga terlanggar sana sini. Dan bila terlanggar tu drone masih okey, cuma kena ganti kipasnya sebab kipasnya telah rosak kan. Dia langgar ke apa ke, jadi bengkok-bengkok, sumbing-sumbing. Jadi kena ganti kipas. Okey. Jadi obstacle sensor ni penting supaya dapat mengelak kita ke depan begini atau kalau kita ke belakang. Sebab katakan ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, katakanlah ini anda dan keluarga sedang camping, sedang berkelah di pantai, lalu anda hendak buat footage yang mula dekat, lepas tu jauh kan, dia pun naik begitu kan. Tengok-tengok kat belakang ni ada pokok, tak perasan. Zoom. Nampak gambar cantik kan, mula zoom, lepas tu jauh kan. Alamak, terlanggar pokok pula. Jadi sebab tu ada obstacle sensor ke belakang juga. Jadi obstacle sensor ni penting supaya kita tak terlanggar mana-mana dan tidak menangis di bucu katil lepas itulah. Itu pun bagi model ini obstacle sensornya terhad. Maknanya dia ke depan, ke belakang dan ke bawah. Bawah ni katakan anda terbang turun, jadi tak silap saya 1 meter atau 3 kaki daripada permukaan dia akan stop. Jadi tak adalah anda terus crash kan. Dia akan stop di situ. Penting sebab kadang kita main drone bermenua apa semua tu, kemudian tak perasan pergi langgar benda di bawah pula kan. Tak kisahlah, dia air pun dia boleh detect, laut ke sungai ke tasik ke pun dia boleh detect. Okey, jadi penting ada obstacle sensor ke bawah. Pun begitu, meskipun ini model 3 yang ada obstacle sensor, dia bukan semua direction. Dia ada depan, belakang, bawah, tepi tak ada. Maknanya katakan ini anda dan keluarga sedang berkelah, camping, dan anda hendak fly terbang ke tepi macam ni. Okay, katakan belah sini ada pokok, jadi dia tak nampak sebab dia tak nampak di sisi. Okey. Atau apabila anda naik terus macam ni, dia tak ada obstacle sensor ke atas. Kalau nak yang itu kena model yang lagi mahal. Okey, yang ini sudah ada obstacle sensor, tetapi dia bukan 360 degrees, bukan semua arah. Dia bawah sahaja, depan, belakang. Tepi tak ada, atas tak ada. Okey? Dan tapi yang ini pun cukup baguslah sebab kalau nak yang obstacle sensor 360 degrees, kena beli DJI Mavic 3 atau DJI Air 3 yang lebih mahal. Yang ini kalau beli model ini dengan Fly More Kit, yang ini kita dapat bateri tambahan dan remote control yang biasa. Remote control biasa maksudnya kita mesti kena letak phone dekat sini ya, kena letak phone di sini. Saya tengok di Shopee tadi sebelum buat video ini 4,200. 4,200. Kalau nak remote control yang siap ada skrin di sini, tak perlu letak phone, yang itu lagi mahal lagi.
Alright, jadi meskipun DJI Mini 3 ini dia ada Mini 3 sahaja yang katanya untuk beginner, basic model, saya tak recommend model yang itu sebab model itu langsung tak ada obstacle clearance. Okay, anda main yang bawah pun tak ada, nanti dia terlanggar bawah, langgar depan, langgar belakang ya. Okey, kemudian bagi Mini 3 basic dia tak ada auto tracking feature. Auto tracking ni apa maksudnya? Auto tracking ini dia kita boleh set dalam controller tu. Bila kita guna controller, letak phone kat situ, kita boleh set untuk dia track ataupun kita panggil lock on kepada objek ataupun anda ataupun family anda. Katakan ini family anda sedang camping, sedang berkelah, dan kemudian bila anda terbang belakang, kiri, kanan, dia akan terbang tapi dia akan tetap lock on kepada situ. Jadi katakan macam ini, bila anda ke belakang, kemudian anda ke depan, kemudian anda ke sini, dia akan tetap lock on. Jadi itu satu feature yang penting. Okey, bagi DJI Mini 3 sahaja tak ada feature tu. Jadi kita nak kena kontrol tu payah juga sebenarnya. Kan nak perlukan banyak praktis dan kita ni keluar, katakan anda keluar untuk family time, tapi end up akhirnya menjadi drone time. Asyik dah belajar nak kontrol drone saja. Jadi bila ada auto tracking feature itu, dia akan lock on, dia boleh kenal, objek, dia boleh kenal manusia, dan bila anda terbang kiri, terbang situ, terbang atas ke bawah, dia akan lock on kepada situ saja. Jadi itu apabila anda menggunakan drone ini untuk mengambil gambar keluarga sangat sesuai ya. Jadi DJI Mini 3 Pro. Okey, ini saya recommend, bukan saya salesman DJI, bukan saya ambil commission, tapi supaya apabila tuan-tuan dan puan-puan membeli drone, alamak, kalau tambah sikit lagi je dapat feature tu dah. Bila beli yang basic ni dah belanja dah, tapi alamak, kalau tambah sikit lagi je dapat obstacle sensor, tambah sikit lagi saja dapat auto tracking feature. Okey, kameranya pun cukup bagus walaupun nampak kecil, but don't be fooled by the size. Satu perkara tentang kamera ni, baik drone, baik action kamera, baik phone, tak payah pay attention megapixel berapa, tak payah pay attention sensor size macam mana. Yang penting anda ambil gambar cantik ataupun tidak. Sebab kadang-kadang ada megapixel sekian-sekian, sensor 1 inch sensor, tapi gambar tak cantik pun. Kadang-kadang ada megapixel lebih kurang je, sensor lebih kurang je, tapi bila ambil gambar sangat cantik. Sebab kadang yang ambil gambar tu ada processing sebaliknya. Dan sekarang sensor pun dia boleh overlap. Jadi walaupun sensor kecil tapi dia boleh detect banyak warna, banyak cahaya ya. Okey, jadi kamera ini memang cantik. Saya ada beberapa video yang saya menggunakan DJI Mini 3 Pro, jadi boleh lihat kualiti gambarnya ya. Dan kalau video memang boleh sehingga ke 4K. Alright, jadi ini kelebihannya. Sebab yang ini saya nak tekankan kerana ada beberapa orang yang baru mahu menceburi hobi drone, membeli DJI Mini 3 sahaja. Sebab mereka kata baru nak start, kita beli yang basic dulu kan. Tapi bila beli yang basic tu menyesal kerana tak ada feature-feature yang sangat penting seperti obstacle dan juga auto tracking. Saya sendiri beli yang ini, upgrade daripada yang tadi tu ZLL SG906 Max. Itu model lama. Sekarang saya tengok dah ada Max 2, Max 3, dah ada model barulah. Saya upgrade kerana apa? Satu, auto tracking. Okey, auto tracking itu sebab bila saya bercakap, saya nak drone tu fokus pada saya. Nombor dua, ada satu feature yang kita panggil hover. Hover tu bahasa Melayu saya tak tahulah. Hover ni maknanya drone tu steady saja untuk tempoh yang lama. Sebab bila saya bercakap, saya nak drone tu fokus pada saya dalam tempoh yang lama. Okey, dalam drone yang sebelum ini dia boleh, tapi lama-kelamaan dia lari sikit. Dia tak ada auto tracking, dia lari sikit. Dan kalau suasana hari yang berangin, dia lari lagi jauh lah. Jadi bagi drone model DJI, kemampuan dia untuk hover memang bagus. Dia akan steady saja. Dan kalau angin kuat macam mana pun, dia steady sahaja. Okay? Kalau tengok beberapa video saya ada ambil di tepi pantai, angin begitu kuat. Kalau mikrofon pun siap ada bunyi kan.
Kalau tengok pokok-pokok keliling pun begitu. Maknanya angin kuat. Tapi kalau tengok gambar steady saja. Macam drone tu atas tripod. Padahal tak. Drone tu pun terbang-terbang juga. Okey. Tetapi dia steady di situ dan kameranya mengguna gimbal system. Berarti walaupun dia ada goyang-goyang tapi kameranya tetap steady. Okey. Itu ciri pertama. Ciri kedua yang saya upgrade kepada DJI ialah battery life. Sebab yang model sebelum ni yang saya tunjuklah. Model sebelum ni baterinya antara 15 hingga 20 minit. Saya pula bila berkuliah, berceramah lah kononnya, cakap lama. Jadi yang ini baterinya antara 30 hingga 35 minit. Okey, just nice lah tu. Okey, 30 hingga 35 minit. Jadi sebab itu saya upgrade kepada model DJI ini. Dan bagi sesiapa yang ada bajet, sebab saya tahu mahal, 4,200 saya kata tadi. Yang ini bila beli drone mesti beli dengan bateri ekstra. So yang ini bateri ekstra yang namanya Fly More Kit. Dan beli remote biasa saja. Remote biasa, ambil mana-mana phone lama yang ada, letak di sini. Okey, phone anda yang biasa untuk anda gunakan. Tapi phone, sebab yang ni kita nak untuk display dia saja. Untuk display, untuk tengok, untuk baca dia punya data apa semua tu. Okey, jadi RM4,200. Dan yang ini satu lagi sangat kecil, comel saja. Nanti saya lipat dulu. Jadi senang untuk dibawa travel. Okey. Nampak tu? Kalau tapak tangan saya lebih kecil, 2/3 tapak tangan saya ya. Kemudian kalau dengan bagnya, okey, ada bag sandang, sling bag. Letak remote, letak drone dan bateri. Okey, yang ni bateri lah, ada 3 bateri dalam. 1, 2, 3. So bateri ni rating dia 46 minit tak silap saya. Tapi macam saya kata, bila actual use, kegunaan sebenar 2/3 daripada tu. Jadi 35 minit, paling-paling 40 lah, paling-paling 40. Tapi 30 hingga 35 tu memang dapat. Tetapi penting ya, bateri yang diberikan, satu dia ada tulis sini ultra light. Sebab drone kalau ikut undang-undang di US, di Europe ke, dia kena di bawah 250 gram. Okey, jadi drone ini dengan bateri ini beratnya total bawah 250 gram, 249 gram. Kalau nak fly lebih lama, bateri yang lebih tinggi kapasiti, tetapi beratnya telah menjadi lebih tinggi daripada itu. Okey, apakah kita ni kalau terbang drone, apakah kita akan melanggar undang-undang udara? Okay, Civil Aviation Law. Okay, kalau guna drone model DJI, okay, dia dalam ada built-in GPS dan dia ada built-in juga data tempat-tempat yang no fly zone. Okay, seperti berhampiran lapangan terbang, berhampiran tempat tentera. Jadi drone itu sendiri bila memasuki kawasan tu, dia akan sendiri stop. Dia tak boleh terbang. Mungkin ada cara nak godam, nak bypass ke, tapi saya tak buat. Tapi saya pernah cuba terbang dekat-dekat dengan lapangan terbang di Pangkor tak silap, ada airport kat sana kan. Jadi dia tak boleh terbang kat situ. Okey. Jadi dia ada ciri keselamatan di situ. Yang ini saya rasa tak ada. Okey. Alright. Jadi bateri drone dan ini bag dia. Okey. Jadi senang untuk bawa travel, tak payah bawa bag besar-besar. Jadi itulah beberapa tips tentang membeli drone. Yang penting beli ikut bajet sendiri. Okay, beli ikut bajet sendiri. Murah dan mahal ini subjektif. Okay, sebahagian orang bila nak praktis, nak berlatih, dia nak drone yang ni terus 4,200, no worries. Sebahagian orang nak yang macam ni 1,200. Sebahagian orang nak yang RM60. Jadi ikut kemampuan masing-masing. Cuma bersiap sedia untuk hilang drone tersebut. Kena siap sedia untuk hilang. Bila siap sedia tu, kita akan lebih berhati-hati supaya tidak hilang. Dan kalau hilang pun tak adalah bersedih sangat. Alright. Drone DJI kalau kita pergi jauh sehingga lost connection. Lost connection dengan remote controller, dia ada auto feature untuk patah balik.
Bila kita nak take off, dia akan update dengan GPS tempat yang kita take off tu. Tempat yang kita naik. Bila kita terbang, katakan lost contact dengan controller, dia akan automatically balik ke tempat yang kita take off tu. Okay, automatically balik ke tempat take off based on the GPS signal. Jadi yang ini pun ada GPS signal juga. Tapi saya tak tahu dia auto balik ataupun tidak. Saya tak pernah cuba. Yang ini pernah cubalah banyak kali. Pernah hilang. Tapi dia terbang balik. Dia terbang balik. Dan bila dia ada obstacle sensor ni, katakan kita pergi jauh, lepas tu dia pun hilang. Bila dia nak patah balik tu, katakan ada hilang, dia dah patah balik, ada pokok. Dia boleh elak pokok tu. Yang ini ada pokok, dia tak boleh dia masuk dalam pokok tu. Jadi tak guna juga. Jadi yang ini return to home, auto return to home. Auto kembali ke rumah, kembali ke tempat take off, ada pokok dia akan avoid. Okey, dia akan avoid ke atas ke apa ke. Jadi belanja lebih, ada feature lebih. Tapi tetap juga ada risiko akan hilang lah. Feature-feature ni sesuatu yang membantu, tetapi tetap juga ada kemungkinan akan hilang. Jadi demikianlah beberapa tips tentang membeli drone. Moga-moga ada manfaat. Jika ada apa-apa soalan lain, sila tulis di ruangan komen. Jadi jika perlu, saya akan buat video lain bagi menjawab soalan tersebut ya. Okay, jadi sekali lagi, boleh pilih drone mana yang anda nak. Tak semestinya model yang saya tunjuk ni, especially kalau yang ini, yang bawah 1000 ni sebenarnya ada banyak model untuk anda berlatih. Jadi tak semestinya model yang ni. Tapi kalau anda nak yang bagus, memang jenama DJI yang bagus. Dan yang paling, jangan ambil yang paling basic, DJI Mini 3, tetapi ambil Mini 3 Pro. Kerana Mini 3 Pro tu ada beberapa feature yang penting untuk beginners. Bahkan orang yang dah lama main pun penting juga benda tu. Okey. Jadi DJI Mini 3 Pro. Baik. Sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.